Okey, boleh kak. Baik, sekarang saya akan terangkan tentang aktiviti apa yang kita boleh dapat di dalam work wall ni. Apa aktiviti yang kita boleh buat dalam work wall. Dan saya rasa saya tak mampu nak terangkan semua sebab dia agak banyak. Okey. Baik. Yang pertama, kalau kita tengok dalam ni, dalam skrin ni, yang pertama kita nampak quiz. Okey, quiz ni semua maklum dia macam quizzes. Jadi saya rasa tak perlu masuk lah. Tak perlu nak terangkan quiz tu macam mana rupa game dia. Kalau Ustaz kita ni sekejap. Kak Eti nak tanya, kalau dalam community kita ambil orang punya, dalam my activity yang kita bina, lepas tu create activity, maknanya kalau kita guna yang free tu, kita boleh ambil orang punya banyak-banyak ke, orang punya pun 5 saja, atau kita boleh create 5 saja? Kita punya create dengan ambil orang punya jumlahnya hanya 5. Campur sekali lah. Tu kedekutnya Wan ni. Yang saya geram pun dia tak boleh padam. Tu yang saya geram tu. Macam kita belajar ID puzzle sebelum ni, kita boleh padam. Kalau 20 had kita boleh padam, lepas tu tambah video lain kan. Yang ni tak boleh. Dia memang dah tap. Kalau 5 je boleh buat. Itulah dia kelemahan work wall ni. Memang dia suruh kita beli. Okey. Baik, saya terangkan sikit. Okey, bahagian quiz saya rasa kita perlu skip lah sebab kita dah tahu sama macam quizzes punya aplikasi. Okey, kalau match up ini program dia punya aktiviti dia, saya tunjukkan contoh. Ni. Okey, ni match up. Match up ni maksudnya kita samakan, kita padankan dia. So ini letak kat mana? Ni kat sini ke, ni dekat sini ke, ni dekat sini ke sini, macam tu. Ni match up. Okey. Sekejap nak terangkan ni dulu. Tak apa, saya terangkan dulu aktiviti dia. Nanti saya akan terangkan cara penjilat. Okey. Yang ni match up, kita samakan, kita padankan dia dengan apa yang betul. Okey, just minta tarik-tarik je lah kan. Okey, kemudian kita ada find the match. Find the match ni contohnya adalah mana huruf jar ni. Okey, ini find the match, activity find the match. Okey, dia akan jalan. Jalan, dia keluar soalan. So kita minta pelajar pilih. Dari dalam bahasa Arab apa? So pelajar tengoklah apa jawapan dalam ni. Kita boleh besarkan kalau nak. So pelajar akan carilah kat mana jawapan dia dalam ni. So dari contohnya min. Salah. Okey, ataupun jawapan dia ni macam itulah. Okey, ni find the match. Okey. Kemudian untuk group sort. Okey, group sort contohnya adalah group sort. Letakkan kalimah. Okey, ini contoh untuk permainan group sort. Okey, group sort ni maknanya kita letakkan di group. Satu group kata nama, satu group kata kerja. Okey, kita minta pelajar untuk letakkan kalimah pada group dia. Contohnya, okey, mana group kata kerja? Letaklah lari, meja kata nama, mesin ni kata nama, komputer kata nama, buku kata nama, lihat kata kerja, pegang kata kerja, lompat kata kerja, jalan kata kerja. Lepas tu kita boleh terus dapatkan result pelajar dengan kita tekan submit answer. Janganlah ya. Ustazah sikit kita mute. Okay, jadi untuk yang ni kita akan tunjukkan pada pelajar secara live lah. Yang ni, yang permainan ni. Ni bukan assignment Yang ni adalah tunjuk pada pelajar secara live. Ataupun pelajar nak main dulu pun boleh kita bagikan dia link ni. Nanti saya akan tunjukkan. Ustaz, maknanya yang ni pelajar buat aktiviti ni secara live masa bersama dengan kita tu. Yang ni secara live. Yang kita main macam ni, yang ni secara live. Situ masuklah Okay, cara nak bagi pelajar kerja, dia kena tekan share ni, butang share.
Okay, bila tekan butang share, dia ada dua. Ada dua jenis. Satu untuk my student, satu untuk other teachers. Okay, biasa ada teachers ni memang saya akan letak make public biar ada cikgu lain yang boleh pakai. Apa-apa sajalah, apa saja saya buat saya akan make public, melainkan saya nak buat personal. Okay, yang make public ni untuk ada teachers ni, yang ni yang dia akan keluar macam ni. Link yang kita bagi nanti dia akan keluar macam ni. Okay, maksudnya kita yang kena buat. Okay, assignment pelajar kita just perlu pilih yang belah kanan, iaitu my students ni. Kita setkan dia assignment. Kita pilih lah sama ada pelajar nak letak mouse ataupun nak letak intern name. Biasanya intern name lah. Yang ni tajuk dia, tajuk apa tu? Tajuk assignment yang kita bagi pada pelajar. Yang ni deadline, kalau kita nak tetapkan deadline dia. Saya setakat ni tak pernah letak deadline, saya buat none ni. Kemudian end game ni kita boleh boleh pilih lah option dia, sama ada kita tunjukkan jawapan lepas habis, ataupun kita nak tunjukkan leaderboard boleh, ataupun kita boleh bagi dia orang untuk buat lagi, untuk jawab sekali lagi, iaitu dengan tekan start lagi. Bila kita tekan start kat sini, yang inilah link yang kita akan bagi pada pelajar, untuk pelajar jawab. Yang link ni lah yang akan mengumpulkan result pelajar. Link ni kalau link tadi yang belah kiri ni untuk other teachers ni, kalau kita bagi pelajar link ni, dia tak keluar result dah. Okay. So kalau nak share, jangan guna belah kiri lah, melainkan kita nak tunjuk secara live, ataupun kita nak ajar pelajar ataupun kita nak pelajar tu cuba, boleh bagi belah kiri ni. Kalau kita nak bagi assignment, nak tengok result pelajar, macam mana pelajar punya kepandaian dia, punya kecepatan dia dalam menjawab soalan, kita ambil yang belah kanan, iaitu set ni, my students ni, set assignment. Okay. Kemudian kita okay, kemudian kita tengok game show quiz ni pun sama. Dia sama macam quiz, tak ada beza sangat. Okay. Jadi saya rasa kita perlu skip je lah kot. Okay, kemudian word search. Word search ni cikgu pun tahulah word search ni macam mana. Word search ni maksudnya dalam kotak tu dia ada banyak perkataan, ada banyak huruf. Cari mana dia. Gitu. Contohnya saya tunjukkan okay, ni contoh word search. Okay, so kita ajar dulu pelajar apa kalimah yang tertentu, apalah saja kalimah kita suruh pelajar hafal, bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke. Okay, so contohnya dia orang akan carilah, contohnya solat, solam ya. So mereka akan cari mana dia kalimah yang diorang dah hafal tu dalam ni, solat. Saya pun tak jumpa. Okay, rotaba menyusun, rotaba. Okay, contoh ni dia tekan, nampak rota dan juga ba, dia akan tekan yurotibu. Okay, yurotibu. Okay, so yurotibu ni maksud dia apa? Maksud dia adalah sedang menyusun. So pelajar akan pilih solat ke, sedang susun ke, sedang dengar ke, sedang tadarus. So jawapannya sedang menyusun. Okay, so dapatlah jawapan betul. Yang ni secara live. Kalau secara assignment pun sama, dia akan keluar yang sama macam ni juga. Pelajar akan main juga benda yang sama macam kita tunjuk secara live ni. Dan dia akan bagikan result pelajar lah bila kita minta assignment dia. Kita setkan dia sebagai assignment. Okay, so nanti dia akan carikan kalimah kat dalam ni dan pilihkan, sesuaikan dengan jawapan yang ada kat sini. So ini adalah word search. Okay, kemudian missing word. Okay, missing word. Saya tengok contoh missing word Okay, missing word yang ni. Okay, missing word ni setakat saya pernah ingat, saya ajar Usuluddin boleh pakai. Buat ayat panjang, lepas tu buang perkataan, buang perkataan, buang kalimah. Lepas tu kita masukkan apa kalimah yang sesuai nak diisi. Soalan ni lah, isi tempat kosong lah senang cerita. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. So kat sini dah ada dah jawapan dia. Belah kiri, belah atas ni
Dia dah bagi dah jawapan dia, kita tulis jawapan dia. Kemudian yang bawah ni adalah ayat. Ayat dia. So kita minta pelajar isikan dekat sini apakah perkataan yang sesuai untuk diletakkan. Dia sama dengan soalan isi tempat kosong. Kelebihan dia boleh tahu, pelajar tu boleh dapat lah interaktif. Dia boleh tahu dia punya jawapan dia betul atau salah melalui game word one ni. Itu kelebihan dia. Okey, seterusnya adalah kita masuk pada label diagram. Okey, label diagram ni dia akan bagi gambar. Contohnya macam ni. Kita boleh bagi pelajar gambar. Lepas tu kita minta pelajar label kan. Okey, gambar ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Contohnya ni. Gambar ni saya buat dalam Canva. Lepas tu saya jadikan dia PNG dalam bentuk format PNG. Kemudian saya uploadkan dia dalam Word wall ni. Kemudian saya tulislah soalan ni. Tulis soalan dia. So contohnya soalan ni. Okey, saya nak pelajar tentukan hasoda ni apa dia? Falah ni apa dia? Hektar ni apa dia? Aruz ni apa dia? So pelajar ni tinggal nak tarik je. Tarik, contoh dia tarik ke sini. Yang ni dia tarik ke sini. Yang ni dia tarik ke sini. Yang ni dia tarik ke sini. Lepas tu pelajar boleh tengok jawapan dia betul atau salah. Cikgu-cikgu pun kalau macam contohnya RBT boleh pakai lah. Contohnya dia nak tunjukkan dalam RBT ni mana komponen kapasitor, mana komponen apa lagi, buzzer, mana komponen saya tak ingat lah. Untuk labeling lah. Labeling. Dalam RBT macam anggota badan. Sign pun boleh anggota badan dan sebagainya. Sistem dan okey. Ni untuk labeling. Okey, kemudian kita lompat kepada maze case. Maze case ni kalau cikgu ingat main Pac-Man. Main Pac-Man tu yang ada hantu kejar orang tu kan. Kejar Pac-Man tu kan. Kita makan tu kan. Yang tu adalah game tu. Game maze ni. Contohnya adalah yang ni. Okey, pelajar yang pakai handset dia akan kawal guna touchscreen. Pelajar yang pakai laptop dia akan pakai anak panah. Yang lagi mudah pakai laptop lah. So soalan dia ni belah bawah ni, kita talib. Ni apa dia? So pelajar akan masuk dekat dalam jawapan dia. So kita talib ni kita panggilkan dia dalam bahasa Arab sebagai idhafah. So dia akan carilah idhafah. Mana idhafah? Mu'arraf bil idhafah. So dia akan masuk dalam kotak idhafah ni. Kalau betul lah. Kalau salah dia akan buat salah. Kalau dia langgar hantu ni, kalah lah dia. Bila dia kalah, dia ada ni, dia ada nyawa dia. Dekat atas ni ada tunjuk nyawa. So saya bagi kat pelajar 6 nyawa. Kalau saya nak bagi pelajar lebih pun boleh. Saya nak bagi dia contohnya lebih banyak nyawa pun boleh. Ini untuk game maze case. Okey. Kemudian kita tengok unjumble. Okey, unjumble ni adalah susun ayat. Kita buat ayat nanti, dia akan jadikan ayat tu serabut. Dia akan letakkan ayat ni ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian kita susun dengan dia. Okey, contoh game dia adalah ni. Ni. Okey, contohnya kita ajar pelajar ayat sihat apakah awak. Okey, so pelajar akan susunlah ayat ni jadi ayat yang betul. Contohnya ayat ni, apakah awak sihat? Dia akan tarik. Dia tarik kat sini, apakah awak sihat? So dia akan dapat terus jawapan dia betul ataupun salah. Okey, ni pun samalah, bilakah awak pergi. Yang ni dah bahagian buat ayat. So kita susun ayat tu, jadikan dia ayat yang betul. Okey, kemudian kita pergi pada yang open box je. Open box ni selalu pakai tak? Okey, open box boleh pakai juga selalu. Okey, open box ni adalah dia macam quiz juga, sama je. Cumanya dia macam kalau kita ingat kan, game kita buat kat pelajar, kita letak kat depan, kita suruh pelajar pilih apa nama dia, kertas warna contohnya. Okey, ada warna merah, biru, hijau, kuning.
Okey, so kita minta seorang ketua kelas ke ataupun ketua kumpulan datang ke depan, pilih satu kertas ataupun satu surat. Dalam satu surat tu ada soalan. Ada sama macam tu untuk ni, cuma dia dalam bentuk internet. So ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. So nanti pelajar akan pilih lah. Contohnya, okay, Haziq nak nombor apa? Saya nak nombor 3. Okay, kita tekan nombor 3. Nombor 3 dah. Dia keluar jawapan, dia keluar soalan, dan dia keluar pilihan jawapan. Lepas tu dia ada masa dia. So Haziq tu akan pilih lah mana jawapan yang betul mengikut soalan ni. Dia sama macam kita buat secara offline, iaitu yang kertas tadi tu. Kertas warna, pilih satu, buka sambung surat, bacakan soalan, cari jawapan. Sama, cuma ini adalah bentuk online. Okey, kemudian kita masuk kepada anagram. Anagram ni dia sama macam unjumble. Bezanya adalah unjumble ni dia seperti saya tunjuk tadi, apa nama awak, contohnya kan. Itu dalam bentuk perkataan, kalimah. Kalau anagram dia dalam bentuk huruf. Soalan dia adalah susun huruf jadikan ayat. Susunkan dia huruf, susun huruf tu supaya jadi ayat. Dia beza sikit dengan tadilah unjumble. Susunkan dia ini apa ni? Saya tak ingat. Sekolah tu. Ke sekolah. Pergi ke sekolah. Jadi susun word. Okay. Baik, seterusnya kita tengok wake a mole. Okay, wake a mole ni dia sangat berguna kalau cikgu-cikgu nak minta pelajar hafal sesuatu topik ataupun satu tajuk lah, apa-apa saja, dengan nak kukuhkan hafalan dia. Nak bagi pelajar hafal sampai dapat, sampai kukuh lah dekat minda dia. Yang ni elok kita pakai wake a mole ni. Wake a mole ni sebagai contoh yang ni. Biasa kita pakai handphone lagi sedap. Okay, contohnya soalan dia, di hujung kata nama ada tanda. Kata nama ada tanda. Di hujung kata nama ada tanda. Di hujung kata nama ada tanda. Saya pun tak tahu. Sekejap. Okay, just pilih jawapan dia, jawapan yang betul. Okay, so dia ada level-level dia. Pelajar perlu buat apa? Dia perlu tentukan lah. Di hujung kata nama tadi ada apa? Ada waw, nun, ada alif, salah. Dia just pilih mana yang betul. Kalau salah, nanti kurang markah dia. Alif, nun, lepas tu ni alif tak boleh, ni salah. So pilihkan jawapan yang betul saja. So pelajar dia akan streskan otak dia untuk ingat apa yang kita ajar. Macam tu. Yang ni kalau pakai word mall. Okay, kemudian kita pindah kepada hangman. Hangman ni dia lebih kepada apa nama dia? Lebih kepada meneka perkataan. Meneka perkataan. Dia macam roda impian. Dia sama macam roda impian. Kita minta hangman contohnya dia tak dalam ni. Kita just pilih dia punya huruf, nanti dia keluar. Ting 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 ting. Dia cara roda impian. Contoh jadi ketiga. Ketiga dalam bahasa Arab thalis. Okey, tha dia mula dengan tha. So pelajar mungkin ketiga ada huruf alif kot. Dia pun teka ada huruf alif. Ada. So dia akan keluar sini. Lepas tu huruf apa? Huruf tha, dia teka. Ada. Lepas tu huruf apa satu huruf? Huruf ra kot. Salah. Kalau salah dia hilang satu belon contohnya. Lepas tu pilih, rupanya jawapan dia lam. Okey, so jawapan dia tadi. Gitu. Dapatlah markah pelajar. Okey, kalau pelajar teka salah, nanti dia kalah lah. Dia teka salah, nanti dia akan kalah. So kat sini saya bagi 5 percubaan. 5 percubaan untuk belajar jawab. Okey, yang tu adalah soalan hangman. Okey, kalau balloon pop ni dia pun sama, dia lebih ke arah game.
Contohnya, mana saya buat balloon pop. Ni balloon pop ni dia bagi soalan, kemudian kita pilih, kita jatuhkan jawapan tu pada soalan. Ya, saya tunjuk Okay, contoh yang ni. Okay, soalan dia ni dekat kereta api ni. Okay, langkawi lah masyarakat apa? So pelajar tahu, oh langkawi masyarakat langkawi lah. So dia akan jatuhkan ni bola ni dekat dalam kotak ni. Gitu. So ini balloon pop. Kat situ dia tu dapat markah. Lepas tu dia akan bagi lagi lah soalan lain. Tekan satu je ke tekan semua Ustaz? Pilih satu. Sebab soalan dia satu je. Contohnya soalan dia nak tanya rumah. Rumah dalam masyarakat apa? Rumah baitun. Contoh dia salah jatuhkan. Dia tekan salah lah. Dia salah jatuhkan tempat pun tak boleh. Dia mesti jatuhkan tempat. Tepat ke tempat dia. Gitu. Musafir apa? Safarah. Okay, ni dia game. Tapi game dalam bentuk pembelajaran. Okay, kemudian kita masuk kepada random wheel. Okay, random wheel ni cikgu-cikgu tahulah biasa pakai. Letak nama pelajar. Lepas tu pusing. Nama pelajar yang keluar, yang tu dia terpilih. Yang tu biasa kita pakai lah. So dalam wall ni dia dah ada dah. Dia dah siapkan game random wheel ni. So saya pernah main random wheel ni. Saya nak pilih nama pelajar, saya pakai ni lah, random wheel. So bila tekan ni nanti kita boleh pilih lah mana pelajar yang akan keluar begitu, ataupun kumpulan dia ke dan sebagainya. Okay, so macam ni. Dah habis tulis ni, kita tekanlah eliminate. Kita keluarkan nama dia lepas dia dah jawab. Okay, ni semua tahu random wheel ni. Kemudian kita masuk kepada true or false. Yang ni pun sama. Yang ni saya tak buat soalan ni, true or false. Dia bagi soalan, kemudian just pilih betul ataupun salah. Itu je. Soalan betul salah. Soalan betul salah. Soalan betul salah. Okey, kemudian crossword ini adalah sama yang macam kita buat apa nama tu. Dia bagi soalan, kemudian kita letakkan perkataan-perkataan tu. Apa tak dalam bahasa Melayu tu? Game ni crossword ni. Dalam soalan tu dia ada, kita tahulah, oh kalau soalan ni contohnya langkawi. So kena ejalah LANGKAWI. Kemudian crossword kat sebelah dia. Ini buat dalam bentuk game. Okey, kemudian kita masuk mula pada matching pair. Matching pair saya tak buat. Okey. Siapa saya rasa cikgu boleh test lah matching pair ni macam mana. Okey, A-Plane. A-Plane ni setakat yang saya main, A-Plane ni adalah antara game yang pelajar minat. Saya tak tahu kenapa dia minat A-Plane ni. Ramailah yang minat A-Plane ni. Macam ni A-Plane ni. Ini. Dia main kapal terbang langgar awan. Langgar awan yang betul. Okey, contoh soalan ni, soalan ni kat bawah. Okey, soalan tu dia minta haula. Haulai. Lepas tu pelajar tinggal langgar lah. Mana awan yang betul? Manakah jawapan awan yang betul? So contohnya ni. So kalau betul, dia dapat dah betul. Kalau salah, contohnya salah, salah. Dapatlah salah. Lepas tu dia ada nyawa. Kita boleh setkan nyawa dia nak banyak macam mana. Dan kita boleh setkan juga kelajuan dia, kesusahan dia. Kita pun boleh set dengan dia untuk kebanyakan game. Okay, so ni adalah game yang saya pun tak tahu kenapa pelajar minat game ni. Sebab minat saya bagilah game ni banyak kali. Okay, kemudian kita tengok yang berikut adalah apa lagi random card. Saya jarang. Okay, saya tunjukkan yang boleh pakai lah. Okay, contoh image quiz. Yang ni pun saya cikgu tahu. Image quiz ni adalah bila kita bagi dia gambar, sikit-sikit gambar tu akan reveal, akan dipaparkan. Dia buka sikit-sikit. So pelajar, nak tahu pelajar tu boleh teka ke tak gambar tu, dia tengok siapa paling cepat teka. Okay, contohnya, contoh game.
Okey, jap. Okey, contoh ni. Okey, kita akan minta pelajar untuk teka gambar ni gambar pasal apa. Okey. So, contoh seorang pelajar dah bersedia ke depan. Okey, dia tengok. Yang ni soalan di atas ni. Madza yaf'alna. So, contohnya dia tengok sikit dia dah tahu dah. Oh, ni jawapan dia tahu dah. So, kita akan tekan lah bagi wakil pelajar. Lepas tu dia akan pilih jawapan dia yang mana. Saya pun main tekan tadi, saya tak tahu jawapan dia apa. So agak-agak ni kot. Salah. Okey, kalau betul, dah ni dia tunjuk jawapan dia betul. Yurati benar. Gitu. So dia tengah susun buku. Okey. So ini adalah teka gambar. Okey, teka gambar. Kemudian kita pindah pula kepada apa lagi, game-game yang best yang saya rasa perlu. Okey, spider diagram ni simple je. Dia adalah peta minda yang simple. Yang ni bukan game, yang ni kita buat. Tunjuklah. So kata kerja contohnya, dia terbagi kepada 2. Okay, yang pertama adalah kata kerja yang contohnya yang lepas, present, past tense, ataupun yang kedua present tense. Ni contoh. So kita boleh tambah kita boleh tambah-tambah lah dia punya ni lubang-lubang dia ni. Okey, so ini adalah ni sebenarnya bukan game, ni adalah diagram kita ajar secara live kepada pelajar. So untuk makluman guru-guru, dalam game ni dia tak semuanya game. Walaupun kita tengok walaupun mungkin game kan, tak semua game. Dia ada yang bukan game. Yang bukan game tu tujuan dia adalah untuk kita buat secara live pada pelajar. Tujuan untuk mengajar. Contohnya adalah brainstorming ni. Brainstorming ni bukan game. Dia adalah brainstorm lah. Kita akan bagi link kepada pelajar. So pelajar dia akan tulis apakah yang dia dapat daripada sesuatu yang kita ajar tu. Contohnya, okey, tajuk kata sendi. Okey, apa yang awak faham tentang kata sendi? So pelajar, kita akan bagi link kat pelajar. Pada link tu nanti dia akan masuk dalam ni. Dia akan tulislah apakah yang dia tahu. Tapi untuk brainstorming dalam UAL ni saya tak syorkan pakai sebab dia banyak lag lah, banyak kelemahan dia. Saya pakai dengan pelajar tak tahu tak boleh buat space, tak boleh nak tekan enter. Lepas tu kalau tekan enter dia masuk yang lain, lepas tu kelang kabut. Okay, brainstorming ni saya tak syorkan untuk pakai lah. Kalau siapa nak buat brainstorm, saya lagi prefer untuk pakai Jamboard. Jamboard yang ada sticky note. Tu lagi senang. Dia lagi warna-warni, dia lagi cantik, boleh pindah-pindah, kita boleh padam kalau kita nak. Yang ni tak boleh. Okey, kemudian kita tengok aktiviti yang saya rasa hampir habis dah terangkan. Okey, satu lagi yang last, yang second last saya nak terangkan sitting plan. Sitting plan ni dia macam kita boleh kata apa? Apa tahu tu? Papan ganjaran papan ganjaran. Papan ganjaran kot nama dia. Okey, papan ganjaran. Contohnya saya tunjuk papan ganjaran. Ada tak saya buat papan ganjaran contoh ni. Okey, so ni adalah kedudukan pelajar. Contohlah okey. Pelajar namanya Hans, Hanisa, Hanis, Sina, Hanisa, His. Okey. So ada 6 orang pelajar. Kita boleh bagi dia markah mengikut ni dalam ni. Okey, contohnya kita bagi pelajar, okey, His, sila jawab soalan nombor ni. Okey, dia pun jawab betul. Kita bagi markah 1. Gitu. Lepas tu dia jawab salah, kita bagi markah, kurangkan 1 markah. Tolak gitu. Kemudian Sinah jawab. Tekan kat muka Sinah ni. Okey, Sinah jawab, dapatlah 1 markah, bagi dia 1 markah. Sinah cepat, bagi dia 3 markah. Gitu. So ini kita boleh kata sebagai papan papan ganjaran papan ganjaran secara online. So kat sini kita tahulah pelajar mana yang dapat markah tinggi, pelajar mana yang dapat markah rendah secara live. So pelajar dapat tengoklah mana dia dah berapa dah markah dia. Ni adalah untuk papan ganjaran. Dan wise
saya rasa untuk setakat ni je game yang saya mampu untuk tunjuk dalam ni. Okay, so ini satu lagi last. Okay, maths generator. Okay, maths generator ni simple math lah, basic math. Jangan kacau. Okay, basic math ni maknanya dia hanya bagi 4 apa nama dia? 4, saya tak tahu apa istilah dia. Tambah, tolak, bahagi dan darab. Dia ada 4 ni. Dan kita boleh terus buat soalan. Operasi. Operasi ya, operasi. 4 operasi. Operasi. Dia ada 4 operasi, iaitu tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Yang ni dia boleh buat secara, betul dia kata maths generator. Dia akan bagi soalan sendiri. Kita tak perlu buat soalan. Kita boleh minta komputer yang buatkan. So contohnya tambah. Okay, kita nak pelajar buat soalan. Kita nak pelajar jawab soalan yang berkaitan dengan tambah up to 20 lah. 20 nya. Okay, yang ni. So kita pilih addition up to 20. Kemudian kita boleh pilih apakah template yang kita nak pakai, template game yang kita nak. Macam mana kita nak bentukkan, kita nak pelajar jawab dalam bentuk game apa. Dia boleh pilih quiz boleh, match up boleh, find the match boleh. Contoh saya ambil quiz. Kita nak tetapkan berapa soalan kita nak bagi pelajar. Kita nak letak 5 soalan. Okay, tekan done. Nanti dia akan generatekan ni soalan dia secara automatik. Dia yang buat soalan kita. Kita tak payah fikir soalan dah. So 5 tambah 1 apa dia? 6. Gitu. Kemudian soalan kedua, 2 tambah 8 apa? 10. Gitu. Itu kalau make quiz. Kalau kita ambil match up pun boleh. Ke math ke, ikutlah macam mana pun. Kita nak pilih darab pula atau bahagilah. Okay, bahagi kita nak buat bahagi 2. Bahagi dengan 2. Kita pilih match up. Kita buat 5 soalan. Tekan done. Kemudian dia akan generatekan soalan secara automatik. Minta kita masukkan. Okay, 8 bagi 2 apa? 4, 2, 8. 4. 12 bagi 2, 6, 2, 12. Ni 6 bagi 2, 3, 2, 6. Silap. Kemudian 2, 2, 1. Kemudian ini 12. Submit answer. Gitu. So kalau maths generator ni, dia akan berikan soalan secara automatik berdasarkan kehendak kita. So ini adalah maths generator. Okay, yang ni bahagian interaktif. Setakat ni cikgu-cikgu ada soalan bahagian interaktif ni. Sebelum saya tengok tunjukkan printable. Tak ada kot Okay. Tak ada. Okay, printable ni, yang ni soalan yang kita boleh buat dan kita boleh print. Soalan kita buat soalan untuk game pelajar, untuk pelajar main secara online. Kita juga boleh jadikan dia printable. Contohnya cikgu nak letakkan dalam file sebagai bukti evidence lah contohnya. Boleh teruskan jadikan dia PDF. Tak ada masalah. Contoh saya buat dulu aktiviti. Contoh saya buat aktiviti ni lah. Okay, lepas saya dah buat aktiviti ni, buat maths generator ni, saya boleh tengok kat belah kanan ni. Okay, saya nak buat dalam bentuk hard copy, nak bagi pada pelajar, nak juga tunjuk pelajar tulis contohnya. So saya boleh pilih hard copy apa yang saya nak. So dalam ni dia dah sediakan, boleh bentuk quiz, boleh bentuk match up, boleh bentuk random wheel, writing frame dan sebagainya lah. So contohnya saya nak buat dalam bentuk match up. Saya tekan ni. Kemudian dia akan generate PDF berdasarkan soalan yang kita dah buat. Gini. So kita print ni, kita print dalam bentuk A4. Kita boleh bagi pelajar dalam bentuk hard copy. So pelajar akan jawab dalam bentuk match up. Okay, berdasarkan soalan yang kita buat secara online. Yang printable ni, seingat saya hanya boleh pada Pro punya version. Standard dia tak bagi. Seingat saya lah, saya pun tak ingat. Untuk printable ni, dia tak boleh. Dia bagi tapi limited, Ustaz. Dia bagi limited Limited untuk yang standard lah. Kalau yang basic tak ada. Kalau yang standard yang kan dia ada 3 package kan. Package kedua tu boleh tapi dia limit. Per month. Betul lah.
Okay, kalau cikgu yang nak beli tu saya syorkan beli Pro. Dan minta maaf lah untuk guru-guru yang menggunakan bahasa selain ejaan ABC tu, ABC. Contohnya cikgu yang pakai bahasa Arab lah terutamanya macam saya, yang gunakan alif bata, ataupun ikutlah cikgu-cikgu ada ajar Rusia, ada ajar bahasa India kan. Okey, minta maaf untuk printable memang tak boleh. Harapnya dia update lah benda ni. Sebab bila pakai bahasa Arab dia jadi terabu. Itu kelemahan dia. Itulah boleh kita syorkan dekat dekat syarikat Word1 supaya dia perbetulkan ejaan. Okey, untuk guru-guru bahasa Arab yang menggunakan pengajaran bahasa Arab memang kesian lah. Saya contoh Okey, macam tadi kalau tunjukkan nombor tadi kan cantik kan. Kalau buat bahasa Arab dia jadi mengecewakan. Okey, contohnya saya ambil contoh bahasa Arab. Saya tekan quiz. Okey, bila dia generatekan jadi PDF, nampak? Atau jadi apa dah saya tengok ni. Tulisan apa saya pun tak tahu. Dia dah jadi terabu. So cikgu yang gunakan bahasa Melayu dalam pengajaran ataupun bahasa Inggeris memang sangat beruntung lah. Boleh terus automatik buat PDF. Ada pun yang cikgu ajar bahasa Arab, kami yang mampu menangis saja. Okey. Kemudian apa lagi? Saya rasa setakat ni. Okey, tu je lah. Sekejap, saya tengok dari sudut pembayaran. Okey. Dari sudut pembayaran, cikgu just perlu pergi ke account, ambil manage payment ni. Bila cikgu tak pernah bayar lagi, dia akan keluar 3 jenis, iaitu satu basic, satu standard dan satu lagi pro. Dan cikgu boleh subscribe dia menggunakan credit card ataupun gunakan debit. Macam saya pakai debit card. Pun boleh. Dia akan tolak setiap bulan pada awal kita beli tu. Dia akan tolak secara automatik menggunakan debit card kita. Dan dia ada invoice dia. So dia dah tolak tu, dia ada invoice, kita boleh tengoklah bukti-bukti yang kita dah bayar. Okey, contoh yang ni saya dah bayar berapa minggu lah, berbulan lah, start bulan 3 itu saya buat pembayaran. Okey, so untuk contohlah cikgu rasa dah tak nak pakai dah Word1 ni. Cikgu rasa cikgu nak berhenti. Adakah dia ada dia punya kontrak dia? Dia tak ada kontrak. Cikgu kalau nak berhenti serta-merta just perlu tekan cancel subscription je. So dia akan automatik, dia tak tolak dah. Okay. Apa jadi kalau cikgu cancel subscription? Apa kan jadi pada cikgu punya aktiviti yang dah buat? Okay, dia still akan ada. Tu kelebihan dia. Dia still akan ada dalam ni, dia tak akan hilang. So cikgu boleh pakai balik. Cumanya cikgu dah tak boleh tambah lah. Okay, cikgu dah tak boleh nak tambah sebab had dia memang 5 saja. Tapi boleh pakai tak? Boleh. Pakai boleh. Orang lain pun boleh pakai, boleh memanfaatkan game yang cikgu dah buat. Dia still ada. So macam ni cikgu nak pakai balik, nak tambah lagi, nak tak nak kena subscribe balik. Ataupun cikgu rasa mungkin cikgu jarang pakai printable, tak nak print, ataupun cikgu nak kurangkan game, cikgu boleh pindah kepada standard punya secara kehendak cikgu lah. Ni change plan to standard. So nanti dia akan tolak RM10. Change plain to standard. Dia akan tolak RM10 setiap bulan. Kalau pro dia tolak RM15. Cumanya saya syorkan pakailah pro mode kerana ada game yang tak ada dalam standard. Contohnya game yang pelajar minat, iaitu game kapal terbang tu. Kapal terbang yang langgar awan tu. Saya tanya pelajar game mana yang minat. Dia kata pelajar 1 IK tahun ni, dia kata dia minat game kapal terbang. Saya bagi kapal terbang. Form 3 pun sama, saya tanya form 3 IK, game mana yang awak minat? Game kapal terbang. Kapal terbang enggak. Tak tahu kenapa majoriti yang minat game kapal terbang. Game kapal terbang tak ada dalam standard punya plan, hanya ada dalam pro. So saranan saya belilah pro punya subscribe lah pro punya version. Okay, saya rasa dah tak ada lagi lah yang saya nak terangkan. Dia ada school plan. Saya tak tahu school plan ni macam mana. Ni. So kat school plan ni sebenarnya sekolah yang akan bayar, dan ada berapa teachers yang boleh pakai, boleh manfaatkan. So yang ni bayaran untuk sekolah. Dan setahu saya
school plan ni lebih murah harga rasanya. Okay, so kita kalau kita nak lah, kita boleh kumpul duit ramai-ramai, lepas tu kita bayar gunakan school plan ni. Tapi ni saya tak tahu macam mana. Okay, saya rasa setakat tu saja penerangan berkenaan dengan word wall pada hari ini. Sekian. Okay, ada soalan? Terima kasih banyak Ustaz. Dah boleh jadi duta word wall dah. Okay kot. Untuk sekolah lah, insyaAllah. Duta untuk sekolah. Saya rasa semua faham kot. Dia kalau bahagian ni memang nak kena praktikal. Ya, boleh. Okay, Ustaz pernah dengar tak live worksheet? Pernah? Live worksheet. Boleh tak nak tanya soalan tu? Boleh tak bila kita ada aktiviti dalam bentuk printable tu kan? Kan kita download, kita save kan? Boleh download. Saya tak pasti. Yang printable tu kita boleh save. Kita boleh save kan? Yang live worksheet ke? Ya. Bukan live worksheet. Sekarang kita ni tentang word wall ni kan ada yang bahagian printable tu kan? Kita boleh save kan dia punya tu kan? Boleh. Boleh. So sebenarnya benda tu boleh gunakan masuk ke dalam untuk live worksheet. Okay. Untuk bahagian interaktif lah. Okay, boleh. Juga macam tu. Tak, yang ni bukan pertanyaan, lebih kenyataan kot. Macam tu. Saya pun tak terfikir nak masuk kepada live worksheet tu. Boleh. Masuk live worksheet. Dia free kan. Maksudnya kita dah ada yang dalam bentuk tu. Cikgu Norizan pernah dah biasa pakai live worksheet, boleh kot ajar. Sebab dia ada dia punya apa nama dia? Sign key dia tu. Kalau kita nak buat dalam bentuk padan kan ada yang tu dia ada command je. Ada format dia. Yang tu yang saya tak pakai live worksheet tu. Command. Dia punya command tu yang tak habis belajar tu. Sekarang mengajar keras-keras tak best. tak habis explore lagi. Sebab dia ada beberapa command. Sebab dia live worksheet tu dia punya worksheet tu berdasarkan command. Bukan macam ni. Yang ni dia auto generate. Maksudnya kita pilih template, bila kita masuk soalan dia dah tahu nak kena buat apa kan. Yang sana tak, kita kena masuk command dia. Betul. Tu yang live worksheet tu yang susah tu. Saya sekarang tak faham. Baru je nak minta siapa-siapa pandai live worksheet tu ajar. Harus belajar, tak berani nak ajar. Nak buat macam mana? Dia boleh sebab Izam tengok dekat YouTube juga. Izam belajar YouTube tapi setiap kali belajar dia takkan ajar semua command yang ada dalam tu. Kalau untuk suai padan, command dia lain. Kalau isi blank space tu, command dia lain. So maknanya satu lagi LDP lah untuk live worksheet. Boleh Ustaz? Boleh Izan? Tak boleh lagi. Bagi saya habis belajar. Sekarang nanti belajar semua sesat. Okey. Bagi si Puan apa ni dulu. Kak Izan bagi yang drag and drop je. Drag and drop. Padankan yang simple je. Saya belajar yang saya minat je lah. Bukan yang berguna untuk semua, tapi yang saya minat lah. Yang maksudnya budak-budak saya boleh buat. Yang santai-santai sambil nak tidur, sebelum tidur boleh buat macam tu. Okay juga tu. Bagi saya yang sebenarnya yang paling praktikal lah. Telegram pun dah update banyak features. Tak sempat nak habis belajar lagi. Telegram pun dah update banyak dia punya quiz feature dia daripada yang sebelum ni. Telegram punya tu. Itulah saya ada terfikir juga. Kalau kita selaraskan perantara medium yang kita nak pakai untuk pembelajaran, lagi mudah platform ni. Platform belajar mana nak cari. Contohnya kalau kita nak pakai Telegram, kita pakai Telegram yang semua cikgu pakai. Kalau nak WhatsApp, WhatsApp je semua. Ataupun nak pakai Google Classroom, semua Google Classroom. Tapi saya lagi prefer pakai Google Classroom sebab nak belajar gunakan ID apa tu? D5 tu. Tapi itulah kena belajar Google Classroom sikit lah.
Okey ke? Sebab satu lagi Google Classroom tu dia memerlukan internet yang agak kuat lah. Kalau internet slow satu lagi. orang, dia mula separuh masuk, separuh tak boleh masuk. Yelah, tak semua budak ada internet sampai internet kuat kan. Dia jadi saat ni hilang di angin lalu. Dia terus tak capai apa-apa yang hari tu nak ni. Kita nak ajar. Kalau Sedangkan macam macam mana Kalau ED puzzle tu dia kena guna internet connection yang kuat juga ke? add puzzle. Sebab dalam tu features dia macam ni lah, senang kita cakap kan. Kalau kita nak tahu internet kuat atau tak yang diperlukan, lagi banyak dia punya sambungan yang diperlukan, macam cakap apa, aktiviti-aktiviti yang ada dalam tu yang kita boleh integrate, lagi kuat internet yang kita perlukan sebenarnya. Contoh dia bila kita masuk Delima, kita nak masuk ke Google Classroom tu, dia akan bagi connection ke, contohnya ke Kahoot, ke macam-macam lah. Dia punya platform yang boleh kita sambung kan. Itu memerlukan internet yang lebih kuat berbanding dengan single platform macam kita pakai Telegram saja. Dia macam tu. Macam Google Meet ke, itu lain. Okey juga tu. Macam tu je lah nak yang maksudnya yang sebagai indikator terbaik kalau kita nak tahu kita perlu internet kuat atau tak. Macam add puzzle tu agak kuat lah sebenarnya, kita perlukan internet yang stable lah. Assalamualaikum. Sekarang ni akan nak tanya, cikgu-cikgu kita banyak guna yang pelantai medium yang macam mana? Google Meet ke atau Telegram? Kalau saya suka pakai Google Meet. Sebab saya bila mengajar, saya suka secara live. Maksud dia saya nak kena menunjuk. Nak kena tunjuk. Maksud dia ada soalan, kita dah prepare awal, kita dah maklumkan dengan budak tajuk apa nak belajar. So maksud dia macam kita belajar kat papan putih. Maksud dia kita dah prepare soalan, so kita tunjuk jalan penyelesaian dia, sediakan soalan, dia jawab. Time tu juga. Okey. Sebabnya masa kat taklimat dia, PPD pun pernah minta kita macam menetapkan satu platform lah, apa bahan yang kita guna untuk PDPC kan. Itu cadangan dia. Tapi betul juga bila Ustaz Anis dengan Cikgu Nurhalizan berbincang tadi, kalau macam ni gunakan banyak data, kalau yang begini budak macam ni, kita fikirkan budak juga. Jadi kita masih lagi tak boleh nak tetapkan satu medium saja cikgu nak guna, betul tak? Jadi akan jawab lah kalau dia tanya oleh PPD, akan boleh jawab lah. Maknanya cikgu ni akan menggunakan banyaknya Google Meet atau Telegram supaya agar yang boleh budak access untuk masuk, betul tak? Yang tak teknikal sangat. Macam kalau Google Classroom, bila kita nak masuk, kita kena tahu ID, kita kena login. Walaupun sebenarnya paling mudah sebenarnya, kita boleh set benda tu. Tapi tak semua budak boleh faham kaedah nak set. Betul. Betul lah. Baiklah. Selagi PDPR tu boleh dilaksanakan, kita on je lah. Maksud dia selagi dia boleh mencapai target audience yang paling maksimum, bagi saya pilih yang tu. Sebab tak guna kalau kita nak guna kaedah yang maksud dia memang kan sistematik, macam contoh dia kan Google Classroom dia sistematik sebab berdasarkan kelas kita boleh masukkan result ataupun Google bahan pengajaran. Google Classroom bagi latihan je kat situ kan. Senang sebab kita kalau kita nak tengok kita punya assessment bagi budak pun markah dah ikut kelas yang cantik dah. Tak perlu nak cari ni. Dekat rasa pun cikgu-cikgu yang lain pun sama kat Google Meet je. Rasa dengan Telegram je lah dia guna. Kebanyakan dia guna macam tu lah kan. Terima kasih banyak-banyak ya maklumat, insyaAllah. Kalau yang macam korang ni, cikgu-cikgu muda ni memang hebat-hebat ICT dia. Saya je lah ketinggalan ni taklah, sama je kok. Kalau yang macam Ustaz Hanis tu, kalau yang Ustaz Hanis macam guna word wall tu, kadang-kadang ikut tajuk. Kalau saya kadang-kadang saya buat macam pre-test dengan post-test. Maksudnya kita buat macam flip classroom. Maksudnya kita bagi tajuk awal, bagi tahu kita nak belajar tentang apa dan apa. Minta dia jawab sebelum kelas bermula. Then berapa budak yang nak baca, kita dah tahu budak dah baca, berapa orang budak yang dah baca dan tajuk pun yang dia tak faham.
Ya, betul lah, betul. Okey. Terima kasih. Dia macam word wall tu. Macam saya pernah guna sekali tau. Macam untuk quiz macam tu kan. Tapi macam ada yang macam tak keluar jawapan tu macam mana Azan? Dia kena ikut wall lah ya. Kena jenis dia. Kadang ada yang boleh bagi jawapan, ada tak bagi jawapan. Macam kita bagi masa Template. tu dia macam 2 minit untuk dia berjawab. Ikut template dia. Ikut template Ikut template yang kita pilih tu dengan setting satu kita yang kita sebab kalau ambil account basic. Kena ada Basic kan account. 5 je. Kena belilah. Kalau beli tu dia lain sikit. Kena beli Feature lah. tu. Kalau yang macam Ustaz Hanis tu dia bisa sampai pro. Pro tu sampai dapat printable lah. Printable tu dia unlimited tak salah. Kalau untuk yang standard tu dia 10 ke berapa? 15 ke sebulan. Dia by bulan. Bila kita renew subscription tu dia akan top up lah kita punya printable worksheet kita tu. Okay. Right. Okay. Terima kasih Ustaz Anis. Betul. Sangat membantu. Tak ada aku terror lah. Tak ada lah saya pun belajar dengan Ustaz Anis. Tak ada lah. Tak ada. Dia diam-diam je. Terima kasih Ustaz Anis. Okay. Terima Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz ni, Cikgu Norizan. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Terima kasih banyak Terima kasih semua. Selamat Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Anis utamanya. Itulah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Anis share ilmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.